dengan izin. Saya menaruh keyakinan bahawa sekiranya kerajaan negeri diberi kuasa yang lebih luas dan peruntukan yang sepadan, Sabah dengan Halat 7 Sabah Maju Jaya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Nur akan mampu menuktahkan kemiskinan tegas selaras dengan apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Puan Yang Pertua, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan menyalur 800 juta bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air di Kelantan dan juga di Sabah. Ini merupakan sebahagian daripada ringgit 5 bilion iaitu kos keseluruhan bagi menyelesaikan masalah yang sungguh yang sudah pun berlarutan. Nah, kita sedia maklum bahawa masalah ini bukanlah dihadapi di kampung-kampung saja, tetapi juga malahan di bandar-bandar utama juga mengalami masalah bekalan air bersih. Banyak pelabur asing berhasrat untuk datang ke Sabah dan juga ke wilayah Persekutuan Labuan yang asing berhasrat untuk datang ke Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, tetap apabila bekalan air tidak mencukupi, mereka agak tawar hati untuk melabur ke Labuan dan juga ke Sabah. Jadi ini adalah satu perkara yang penting untuk kita mengembangkan ekonomi kedua-dua, iaitu Sabah dan juga Labuan. Puan Yang Pertua, dari segi pendidikan pula, kita juga sedar kepentingan pendidikan sebagai asas pembangunan sesebuah negara. Kita tidak akan dapat membina sebuah negara yang maju selaras dengan Malaysia Madani jika pendidikan anak-anak kita tidak diberikan penekanan yang sewajarnya. Untuk memastikan pendidikan anak-anak kita dilaksanakan dengan baik, kemudahan-kemudahan asas seperti sekolah haruslah disediakan oleh kerajaan agar suasana pembelajaran menjadi kondusif kepada murid dan juga pada para guru. Saya amat gembira mendengar bahawa projek-projek pembinaan semula sekolah-sekolah daif akan terus diberi penekanan oleh Kerajaan Persekutuan dengan pembinaan sebanyak 43 buah sekolah baru di Sabah. Namun demikian, pihak kerajaan haruslah terus melakukan pemantauan agar projek-projek ini siap sepenuhnya mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Kita tidak mahu projek-projek sakit yang akan mengakibatkan pelajar-pelajar kita belajar dalam keadaan yang serba kekurangan ataupun daif. Selain itu, sekolah yang daif, kerajaan juga harus peka terhadap perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Seringkali kita mendengar penat jerih pelajar untuk ke sekolah ataupun pelajar di rumah kerana jalan kampung yang sukar dilalui, jambatan putus ataupun menghadapi masalah rangkaian internet berkualiti yang mengakibatkan pelajar tidak mampu belajar dari rumah. Oleh itu, saya berharap kerajaan akan membina satu kerangka yang holistik bagi menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran, bukan sahaja dari aspek pembinaan sekolah tetapi juga pembinaan dan perbaikan infrastruktur persekitaran yang boleh membantu anak-anak kita mendapatkan pelajaran formal. Dan yang mendukacitakan, Puan Yang Pertua, bahawa beberapa waktu saya menjadi ahli parlimen, saya juga telah mengutarakan bahawa ada di antara anak-anak kita yang jalan sampai 6-7 km ke sekolah dan jalannya penuh dengan lumpur. Dan yang mengecewakan lagi, yang mendukacitakan lagi, bahawa ada juga yang masih dalam keadaan sedemikian. Jadi ini adalah kita di Sabah dan juga di Labuan agak baik sedikit tentang jalan raya, tapi kita merasa duka cita seolah-olah kita dianaktirikan oleh kerajaan yang lalu. Oleh itu, kami mengharapkan bahawa pada kali ini kerajaan akan menitik beratkan dan prihatin dengan masalah-masalah yang dihadapi. Datuk Ketua, mohon mencelah. Okey, saya habiskan. Ada juga yang agak orang kata gelagat ketawa apabila ada anak kita yang menaik pokok untuk mendapat internet servis. Ya, silakan. Ya, soal air pula. Soal air, bekalan air, Yang Berhormat. Adakah, Yang Berhormat dari Kelantan ya. Okey. Yes. Adakah Yang Berhormat
ada pandangan boleh selesai masalah air, bekalan air di Sabah, Labuan dan Kelantan ini dengan memberi peruntukan saja. Ataupun adakah aspek-aspek lain yang perlu dibantu oleh kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau sekadar peruntukan, saya rasa dah banyak peruntukan disalurkan. Tapi masalah bekalan air masih belum selesai. Apakah aspek lain yang perlu dibantu oleh kerajaan persekutuan? Pandangan kami. Terima kasih, Yang Muhammad. Sebenarnya yang saya kurang pasti Kelantan. Tapi di Sabah memang dana yang diberi tidak mencukupi. Dan dari segi maintenance, yang bahawa pipe-pipe yang telah pun retak bocor, yang dulu sampai sekarang tidak ada kerja-kerja pembaikan yang dilakukan. Now, ketirisan itu hampir lebih 60%. Jadi ianya memerlukan supaya kerajaan pusat ataupun kementerian-kementerian berkenaan supaya boleh membaiki pipe-pipe yang bocor dan ada yang di antaranya yang tidak boleh digunakan lagi. Dan bottom line is that we have funds, we can do the corrective measures. Saya kurang pasti adakah Kelantan juga oleh kerana apa ini sama ada mencari jalan ataupun cara untuk memperbaiki tanpa memohon dana daripada kerajaan pusat. Saya rasa dia perlu kepada holistic approach. Bukan sekadar dana tetapi juga ekspertis dan pengurusan-pengurusan tertentu supaya menyelesaikan masalah. Betul baik bocor, baik lama, baik buruk, tapi ianya perlu melihat keseluruhannya sekali. Saya percaya Sabah lebih baik daripada tempat-tempat lain kerana dia daripada kalau dikira daripada the starting point daripada teruk sudah ada improvement yang baik. Tapi tempat-tempat lain masih banyak lagi yang perlu dibuat. Saya punya pandangan. Sebenarnya Yang Muhammad, kita daripada keadaan teruk lebih teruk, bukan lebih baik. Okay. Pasal ada di antara rakan-rakan saya yang di dalam kawasan tertentu bahawa tidak mandi selama 3 hari, 4 hari. Kalau itu yang Muhammad kata telah pun meningkat, maka ialah ini satu-satu kalau ianya tidak sampai ke tahap itu. So you need the peruntukan urgently. Expertise is no problem. Okay. Pasal kita mempunyai insinyur yang berkualiti. So it's just a matter of maintenance. Jadi maintenance itu memerlukan dana. So if the kerajaan pusat kasih kita 800 juta di antara Sabah dengan Kelantan, maybe we can exchange with engineers supaya mereka boleh bekerjasama dan mencari jalan yang sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah air. Ya, boleh mencara ya Menteri. Saya tertarik dengan pendidikan di mana budak sekolah pergi sekolah tu terlalu jauh, dan saya cadang kalau boleh bikin teachers quarters di mana ada sekolah tu, kerana kadang-kadang teacher pun ada anak-anak murid teacher tidak ada kerana jalan raya teruk. Kalau boleh teachers quarters ada di tempat sekolah yang jauh. Itu saja. Saya sokong Yang Muhammad Datuk John. Ini adalah di antara perkara-perkara asas. Itu saya kata selain daripada kita berbincang tentang SDGs, buat keperluan-keperluan asas di negeri masing-masing masih lagi diperlukan daripada kawasan ke kawasan. Dan Datuk Yang Pertua, sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahawa kajian separuh panggar rancangan Malaysia ke-12 ini merupakan satu inisiatif kajian yang berpaksikan kepada reformasi untuk membawa Malaysia ke arah ekonomi madani, namun sudah pasti masih ada ruang penambahbaikan yang kita utarakan dalam semua anjakan dan strategi yang dirancang. Nah, perbahasan saya ini bukanlah bertujuan untuk menidakkan dasar yang telah dirancang oleh kajian, tetapi sebagai ahli Dewan Negara yang percaya bahawa KSP RMK12 ini haruslah diterjemahkan kepada pelaksanaan. Dan ini Yang Muhammad daripada Kelantan, saya ingat setuju dengan saya bahawa yang penting itu untuk menterjemahkan dasar-dasar ini menjadi satu realisasi kepada rakyat.
dan banyak ada juga peruntukan-peruntukan yang diberi dipulangkan balik ke kerajaan pusat oleh kerana tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi itu saja hendak saya utamakan dan terima kasih sekali lagi oleh kerana diberi peluang. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, Yang Berhormat Tan Sri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Dr. Liges Warren, anak lelaki Datuk Sri R. Arunasalam. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Seri Di-Pertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia dan juga Selamat Hari Merdeka sempena bulan patriotik ini yang sangat bermakna kepada semua warga Malaysia ini. Saya bangun untuk menyokong usul kajian separuh penggal RMK 12 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengutamakan kestabilan ekonomi demi mencapai pertumbuhan mampan dan memajukan negara dan memakmurkan rakyat. Datuk Seri Yang Di-Pertua, dalam tempoh akhir RMK 12, kerajaan telah menyatakan hasrat untuk memberi tumpuan untuk meningkatkan potensi ekonomi wilayah. Sebanyak 2 strategi telah digariskan di bawah fokus ini, iaitu mempergiatkan pembangunan wilayah di kawasan pertumbuhan yang berpotensi dan memanfaatkan kerjasama agensi persekutuan dan negeri. Untuk menarik pelabuhan di kawasan khusus, baru-baru ini Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa zon khas kewangan akan diwujudkan di Iskandar, Malaysia bagi menarik pelabur asing dan pekerja berkemahiran untuk menetap di Malaysia. Inisiatif ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan, seterusnya memperkukuhkan pembangunan sosioekonomi di wilayah berkenaan. Umum diketahui negara kita ada 5 koridor ekonomi wilayah REC. Saya berpendapat bahawa zon khas kewangan ini patut diwujudkan di kelima-lima koridor ekonomi wilayah. Jika kita berbicara tentang NCER atau Wilayah Ekonomi Koridor Utara, saya menyokong sepenuhnya cadangan ahli Parlimen Bagan, Tuan Lim Nguyen Eng, semasa perbahasan beliau di Dewan Rakyat pada 13 September 2023 untuk mewujudkan zon khas kewangan di negeri Pulau Pinang. Ini adalah kerana Pulau Pinang mempunyai asas industri pembuatan yang matang dan merupakan antara penyumbang tertinggi untuk KDNK negara dan harus diberi keutamaan untuk zon khas kewangan seperti Forest City di Johor. Dengan kadar cukai khas sebanyak 15% untuk pekerja berpengetahuan atau knowledge workers dengan izin dan visa multiple entry, sudah tentu kita dapat menarik lebih banyak bakat dari luar negara ke Malaysia dan juga mengurangkan brain drain untuk pekerja mahir kita. Selain itu, kadar cukai khas untuk badan korporat juga akan menarik lebih banyak pelaburan ke negara sekaligus membantu untuk mencapai beberapa strategi di bawah KSP ini. Datuk Seri Yang Di-Pertua, salah satu hala tuju kerajaan untuk tempoh akhir RMK 12 iaitu terus memberi tumpuan kepada penyampaian perkhidmatan awam yang cekap dan berkesan melalui pendekatan keseluruhan kerajaan. Sebagai seorang bekas penjawat awam, saya tertarik dengan bidang fokus B iaitu memantapkan modal insan perkhidmatan awam. Sebanyak 4 strategi telah digariskan di bawah bidang fokus ini dan saya menyokong sepenuhnya keempat-empat strategi tersebut. Sudah tiba masanya kerajaan melakukan penempatan berdasarkan kompetensi dan bukannya kekanan. Dengan izin, putting the right person at the right position based on the competency and not the seniority. Terdapat banyak penjawat awam yang mempunyai bakat, kelayakan akademik serta prestasi yang cemerlang. Namun begitu, mereka tidak diberikan kepercayaan untuk mengisi penjawatan strategik kerana dianggap terlalu mudah untuk jawatan tersebut. Hasilnya, kebanyakan daripada mereka, khususnya yang merupakan subject matter expert dengan izin, akan meletakkan jawatan
dan menyertai sektor swasta dengan tawaran gaji yang lebih lumayan. Salah satu lagi isu yang kerajaan patut beri perhatian segera adalah tentang permohonan pertukaran penjawat awam kembali ke negeri asal mereka. Sebagai seorang bekas ketua PTJ atau ketua pusat tanggungjawab, saya tahu bahawa seseorang pegawai awam memohon pertukaran ke luar negeri, beliau perlu mendapat persetujuan atau kelulusan dari beberapa peringkat. Pertama, penyelia beliau. Kedua, ketua PTJ. Ketiga, pengarah negeri. Dan keempat, di peringkat kementerian. Jika terkandas di mana-mana peringkat ini, beliau biasanya perlu tunggu sehingga 1 tahun untuk membuat permohonan baru. Walaupun beliau bernasib baik dan mendapat kelulusan dari semua peringkat yang saya sebutkan tadi, beliau masih perlu menunggu kekosongan jawatan di negeri yang beliau pohon. Sangat kesian apabila saya memikirkan nasib pengikut akaun sosial media saya serta maklum balas yang saya terima tentang isu pertukaran ini. Banyak yang terpaksa PJJ, bukan pendidikan jarak jauh ya, tetapi perhubungan jarak jauh sampai bertahun-tahun lamanya. Banyak yang terpisah dari suami dan anak-anak atas fasa yang kita sering dengar, kepentingan untuk perkhidmatan. Ada banyak maklum balas yang saya terima, ialah mengenali hasrat mereka untuk pulang ke kampung halaman untuk menjaga orang tua mereka pada penghujung hayat, namun tidak kesampaian juga hasrat tersebut walaupun telah 10 tahun menunggu dan orang tua telah meninggalkan mereka sebelum mereka dapat kelulusan pertukaran. Saya merayu kepada Perdana Menteri untuk mewujudkan satu sistem pertukaran yang lebih perhatian kepada anggota pentadbir awam. Kita perlukan satu sistem yang dapat mengumpulkan hasrat pegawai awam kita yang hendak bertukar untuk mewujudkan satu pangkalan data yang kompresif supaya padanan boleh dibuat berdasarkan kemahiran dan penjawatan dengan menggunakan teknologi baru iaitu artificial intelligence. Saya yakin jika isu ini dapat diutamakan dan dimudahcarakan, pegawai-pegawai perkhidmatan awam kita lebih komited untuk merealisasikan aspirasi kerajaan madani. Kita juga bakal melihat peningkatan produktiviti sektor awam kerana mereka tidak perlu lagi risau dan rindu terhadap ahli keluarga di kampung halaman dan boleh fokus 100% terhadap tugasan mereka. Selain itu, kita juga dapat mengurangkan tekanan kos sara hidup mereka kerana banyak antara mereka belanja dari segi pengangkutan untuk ulang alik ke negeri asal mereka. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga tertarik dengan sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan sekurang-kurangnya 1% penyertaan orang kurang upaya OKU dalam perkhidmatan awam. Untuk mencapai matlamat ini, program lantikan kemahiran akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan agensi dan pertubuhan masyarakat sivil CSO berkaitan bagi meningkatkan kemahiran dan ketersediaan OKU untuk dilantik dalam perkhidmatan awam. Melalui pendekatan ini, OKU akan dilengkapi dengan kemahiran dan kebolehan yang khusus selaras dengan keperluan semasa dan masa hadapan perkhidmatan awam. Saya rasa usaha sebegini harus diberi sokongan penuh oleh semua lapisan masyarakat. Mungkin ramai yang merasakan sasaran 1% adalah tinggi dan mustahil untuk dicapai. Tapi saya sebenarnya agak optimistik. Izinkan saya kongsi kisah satu CSO iaitu Lemelin di Pulau Pinang yang membantu pesakit dewasa autistic spectrum disorder supaya mendapatkan kehidupan seperti dewasa yang lain yang biasa dan bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Saya saksikan depan mata saya sendiri di mana rakan-rakan istimewa kita ini dapat memasak nasi lemak dan mengoperasikan satu gerai nasi lemak di kedai kopi. Ada juga yang pandai untuk menyediakan minuman kombucha dengan izin
dan dapat dipasarkan di kafeteria di negeri Pulau Pinang. Baru-baru ini, saya telah berkesempatan untuk padankan Lamilan dengan Perkeso dan mereka telah berjaya menganjurkan Carnival Inklusif Lami Connect dan di mana bakat-bakat golongan istimewa ini dapat ditonjolkan dan syarikat korporat yang mempunyai posisi mengambil pekerja OKU diraikan. Dengan hala tuju kerajaan baru ini, saya yakin kolaborasi seperti ini dapat dipanjangkan dengan agensi kerajaan supaya pemadanan dapat dibuat dan CSO seperti Lamilan dapat menyusun latihan mereka untuk membantu OKU berasyrat untuk berkhidmat dalam sektor awam. Sabash dan tanya kepada Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi atas inisiatif murni ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita juga menghadapi twin terror dengan izin di mana kita menghadapi cabaran ekosistem pendidikan yang tidak kondusif diiringi dengan masalah kemiskinan tegar yang akan menjejaskan lebih daripada 40% daripada rakyat di Malaysia. Mengapa? Ibu bapa keluarga B40 ini tersekat di dalam putaran ganas kehidupan. Mereka sendiri mempunyai masalah dalam menguruskan kehidupan mereka dan majoriti tidak dapat memberikan perhatian kepada anak-anak kecil mereka dari bangku sekolah kerana terpaksa mencari nafkah untuk menyara hidup keluarga. Anak-anak mereka akan berada bersorangan di rumah ataupun berlepak dengan rakan-rakan selepas habis sekolah sehingga mengabaikan kerja sekolah dan ulang kaji mereka. Bagaimana kita semua dapat boleh mengeluarkan mereka daripada belenggu kehidupan yang begitu malap? Jawapannya terletak dalam pendidikan. Pendidikan dan ekosistem pendidikan yang kondusif akan memberi nafas baru kepada keluarga B40 dan dengan seorang sahaja pemegang ijazah dalam keluarga akan berlakunya social upward mobility buat keluarga B40 berkenan dalam satu generasi sahaja. Izinkan saya menceritakan berkenan Yayasan Tara, sebuah yayasan yang membantu golongan B40 khususnya dalam pembelajaran awal atau early education, projek Gurukulam Desa Mantari. Di Desa Mantari, Kuala Lumpur sebelum ini, ramai anak-anak kecil dan remaja terjebak dengan isu-isu sosial seperti dadah, maksiat, curi, merompak. Semua ini berlaku sewaktu ibu bapa mereka sedang bekerja dan anak-anak ini balik dari sekolah dan tiada bimbingan dari ibu bapa yang sewajarnya. Projek Gurukulam atau kelas pendidikan awal telah dimulakan pada tahun 2019 dan telah mendapat mengurangkan banyak gejala sosial yang saya sebutkan tadi dan mengurangkan kececeran murid dari sekolah. Intervensi sosial sebegini harus direplikasi di semua kawasan masyarakat, kawasan-kawasan masyarakat tumpuan golongan B40. Saya yakin jika dilakukan dengan konsisten, kita akan dapat membasmi kemiskinan tegar sekaligus meloncatkan negara kita ke negara berpendapatan tinggi. Datuk Seri Yang di-Pertua, bulan ini menandakan genapnya 60 tahun negara Malaysia terbentuk. Untuk Malaysia kekal relevan dan kompetitif di persada antarabangsa, kita harus memupuk dan memelihara modal insan kita. Semua anak-anak Malaysia kita cermelang, tidak kira bangsa dan agama, untuk mendapat tempat di institut pengajian tinggi awam dan harus diberikan tempat dan jurusan yang mereka pohon. Langkah ini untuk memastikan minda terbaik Malaysia diberikan pengajian dalam bidang pilihan mereka dan menyumbang balik kepada negara kelak. Ini sedikit sebanyak akan mengekang aliran keluar modal insan cerah dari Malaysia. Malangnya, minggu ini kita sekali lagi dikejutkan dengan berita sedih di mana hampir 30 anak-anak kita yang berketurunan India dan mendapat grade 4 flat di matrikulasi tidak diberikan jurusan yang diminta.
Antara jurusan dipohon mereka adalah pergigian dan perubatan. Jika pelajar-pelajar yang cermelang dihampa oleh kita dan tidak dibantu dan diberikan peluang untuk belajar dalam jurusan pilihan mereka, saya khawatir kita akan kehilangan bakal pakar perubatan dan pergigian yang sepatutnya merawat kita pada masa yang akan datang. Yang berhormat, boleh minta celah sikit? Boleh. Isu ni memang bukan tahun ni saja, setiap tahun kita ada masalah ni. Dan malangnya tak ada satu penyelesaian yang permanent tetap dalam isu ni. Apa pandangan yang berhormat? 30 pelajar yang tidak diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran perubatan dan juga pergigian seperti yang diminta berdasarkan kelayakan mereka tu disokong oleh kerajaan, diberi beasiswa untuk belajar di sektor swasta, college university dalam negara. Ya, saya memang bersetuju dengan pandangan yang berhormat Senator bahawa kalau institut pengajian awam memang penuh dan tidak dapat mengambil pelajar-pelajar tersebut, mungkin kerajaan dapat menyumbang mereka kepada universiti swasta. Jika pelajar-pelajar cermelang, saya merayu agar kerajaan hari ini akan memberikan tumpuan kepada semua pelajar-pelajar ini untuk meneruskan karier mereka sekaligus mengekalkan mereka dalam negara supaya dengan izin our best brain will move our country forward. Saya akhiri perbahasan saya dengan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi serta semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menyediakan dokumen KSP yang cukup sempurna ini. Kalau ada sumur di lalang, boleh kita menumpang mandi. Berikan kerajaan ini hidup yang panjang. Masa depan rakyat dan ekonomi terjamin sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Alhamdulillah pada petang ini saya juga turut mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kajian separuh penggar rancangan Malaysia yang ke-12. Usaha yang bersama ini adalah asas yang penting dalam membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang kita maklum, rancangan Malaysia ke-12 merupakan rancangan pembangunan negara untuk tempoh 5 tahun yang bermula daripada 2021 hingga 2025. Dalam kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12, kita telah melihat perkembangan yang signifikan dalam pelbagai sektor yang penting bagi pertumbuhan dan kemajuan negara kita. Kajian ini memberi pandangan awal yang penting terhadap pencapaian cabaran yang dihadapi dalam usaha kita untuk mencapai matlamat pembangunan negara. Kita dapat melihat komitmen kerajaan dalam meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan pelbagai bidang lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita juga melihat kesungguhan kerajaan sekarang untuk mengatasi isu-isu penting seperti pembangunan lestari, ketidakseimbangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Kita harus terus bekerjasama memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti dan meneruskan usaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Mari kita berusaha untuk mencapai Malaysia yang lebih makmur, adil dan lestari untuk generasi akan datang. Janganlah pula kita sentiasa menidakkan usaha murni yang dirancang kerajaan sekarang ini dengan sentiasa mempertikai tanpa mencadangkan apa-apa solusi. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam kajian separuh penggar yang ke-12 ada 3 fokus utama yang diketengahkan oleh kerajaan, iaitu berusaha memperkukuhkan kemampanan pembangunan masyarakat sejahtera dan mencapai negara berpendapatan tinggi. Kerajaan juga telah mengetengahkan 17 anjakan baru yang selaras dengan kerangka ekonomi madani dan disokong Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara serta Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Ada 2 elemen penting dalam memperkukuhkan kemampanan negara, iaitu
kemampanan fizikal dan sistem keuangan. Kemampanan fizikal merujuk kepada kemampuan sebuah negara atau kawasan untuk menjaga dan meningkatkan aset fizikal mereka, termasuk infrastruktur, sumber alam dan persekitaran semula jadi. Ini penting kerana kemampanan fizikal berkait rapat dengan pembangunan ekonomi jangka panjang dan kelestarian alam sekitar. Beberapa elemen penting kemampuan fizikal antaranya ialah memastikan infrastruktur yang baik seperti jaringan pengangkutan, bekalan air bersih, tenaga elektrik dan lain-lain. Infrastruktur yang baik adalah asas kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Sumber alam seperti hutan, tanah, air perlu diurus secara berhemah supaya tidak menjejaskan keseimbangan ekosistem. Ini termasuk amalan pertanian yang mampan dan pemeliharaan hutan. Hidupan liar memainkan peranan penting dalam ekosistem dan memberikan manfaat kepada manusia. Oleh itu, kita perlu menjaga kehidupan liar di Malaysia dengan memastikan bahawa kawasan hutan dan kawasan alam semula jadi dijaga dan tidak diubah suai. Kita juga boleh mengambil bahagian dalam program pemeliharaan hidupan liar untuk memastikan mereka terus hidup dan berkembang. Pembangunan dan penebangan hutan adalah satu lagi faktor yang menyebabkan hidupan liar semakin terancam. Hutan adalah habitat semula jadi bagi hidupan liar dan apabila hutan ditebang atau dibakar, hidupan liar kehilangan tempat tinggal dan makanan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada kerajaan bahawa sehingga kini berapakah tinggal harimau Melaya di dalam hutan. Saya dipahamkan beberapa bulan lepas apabila Perhilitan mengadakan pameran di sini. 3 tahun lepas saya bertanyakan soalan sama di Dewan Yang Mulia ini. Terdapat lebih kurang 200 ekor harimau Melaya dalam hutan di Malaysia, di semenanjung Malaysia. Tetapi saya difahamkan kini jumlahnya sudah tinggal 130 lebih, sekitar 134, 136 ekor sahaja. Jadi persoalannya apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menambah pembiakan, menambah bilangan harimau di hutan. Bukan harimau di kampung, sebab harimau ini adalah penting kerana jatah negara itu adalah harimau Melaya. Nah, jadi bayangkanlah itu kita punya signifikannya harimau Melaya itu. Jadi kalau kita tak jaga, apakah akan jadi? Sebab kita telah mengalami orang kata pengalaman yang buruk dengan rhino, dengan badak sumbu. Ya, badak sumbu kita telah pupus 100%. Ya, dulu kita terdapat beberapa puluh ekor di Sabah. Sekarang sudah 100 ekor pun sejak 2015. Jadi kita tidak mahu nasib yang sama dalam kita melestarikan pembangunan negara, tetapi kita tidak boleh lupa kepada haiwan-haiwan ini yang menjadi sebenarnya yang akan diwarisi oleh generasi akan datang. Jadi saya harap kerajaan mempunyai pelan tindakan yang strategik untuk mengatasi masalah ini sebagaimana yang dilakukan di India. Mereka telah bermula seawal tahun 1973 dan kini mereka ada 54 tempat konservasi dan mereka mempunyai lebih daripada 3,000 harimau. Jadi mungkin kita boleh belajar daripada India bagaimana kaedah untuk kita membuat konservasi harimau Melayanya supaya kita dapat mempertingkatkan jumlah mereka di hutan, di samping kita mengadakan orang kata undang-undang yang tegas untuk membasmi daripada pemburuan haram yang menjadikan faktor penting kepada pengurangan jumlah harimau di dalam hutan. Jadi selain daripada pembangunan kelestarian pembangunan di dalam negara, sistem kewangan yang stabil adalah asas kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Ini termasuk pengawasan kewangan, pengurusan risiko dan pengawasaliaan yang berkesan. Negara perlu menguruskan hutan awam dan defisit fizikal supaya tidak terlilit dalam hutang yang tidak mampu dibayar. Pasaran kewangan yang cekap dan berdaya saing dapat membantu menggerakkan pelaburan dan pertumbuhan ekonomi.
Penting untuk diingat bahawa kemampanan fizikal dan sistem kewangan saling berkaitan. Sebuah sistem kewangan yang kukuh dapat membantu membiayai projek-projek pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan alam sekitar yang berkaitan dengan kemampanan fizikal. Sebaliknya, kemampanan fizikal yang baik dapat memberikan sokongan kepada pertumbuhan ekonomi yang boleh memberi kestabilan kepada sistem kewangan. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan, perlu ada beberapa program inisiatif bagi meningkatkan pendapatan rakyat dan terdapat beberapa perkara yang saya rasa mungkin boleh diberi tumpuan, iaitu yang pertama, meningkatkan peluang pekerjaan melalui promosi pembangunan ekonomi, pelaburan dan pertumbuhan sektor-sektor utama yang dapat menciptakan pekerjaan baru adalah langkah yang penting untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang kedua, memberikan akses kepada pendidikan dan latihan yang berkualiti untuk meningkatkan kemahiran yang sesuai dengan keperluan pasaran kerja dan perkembangan teknologi serta daya saing tenaga kerja bagi membantu mereka mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Yang ketiga, mendorong pembangunan perniagaan kecil dan sederhana dan memberikan sokongan untuk peniaga kecil serta pengusaha untuk meningkatkan pendapatan dan menyokong pertumbuhan ekonomi tempatan. Yang keempat, meningkatkan produktiviti pertanian dan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar untuk memberi penduduk tempatan peluang pendapatan yang lebih baik. Yang kelima, mendorong penggunaan teknologi moden dan inovasi dalam pelbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Selain daripada perkara-perkara di atas, kadar inflasi import juga perlu ditangani dengan baik. Ini kerana kesan kenaikan harga produk akhir yang diimport secara langsung mempengaruhi sebarang ukuran inflasi berasaskan perbelanjaan. Kesan yang paling ketara daripada inflasi import ini adalah kenaikan harga barang. Contohnya sekarang ini kadar kenaikan barang sekurang-kurangnya 20%. Yang mana ianya amat membebankan rakyat. Kos sara hidup menjadi meningkat beberapa kali ganda. Yang paling menyedihkan, rakyatlah yang terbeban. Jadi Datuk Seri Yang di-Pertua, seperti biasa topik keterjaminan makanan merupakan suatu topik yang penting yang telah pun dibahaskan oleh beberapa orang YB sebentar tadi. Jadi dalam ucapan bahas saya RMK 12 yang lalu, saya telah mengemukakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri ternakan ayam, termasuklah pengeluaran telur. Dan antara contoh cabaran dan tindakan yang saya kemukakan waktu itu ialah kenaikan harga makanan sehingga 40 hingga 5%. Ini menjadikan kos pengeluaran melambung tinggi. Kerajaan perlu fokus kepada pembangunan pengeluaran bahan makanan ternakan supaya harga bahan makanan menjadi lebih kompetitif dan seterusnya mampu mengurangkan kos penternakan. Faktor seterusnya adalah kadar tenaga elektrik yang digunakan oleh penternak adalah kadar komersial. Sedangkan industri ternakan merupakan industri yang perlu. Jadi ianya terletak di bawah essential, iaitu pengeluaran makanan. Jadi sepatutnya kerajaan memberi kemudahan dengan mengenakan kadar elektrik yang lebih murah kerana ia menyebabkan kos pengeluaran yang lebih tinggi. Penternak terpaksa menggunakan kaedah reban tertutup kerana reban terbuka tidak lagi dibenarkan oleh kebanyakan negeri dan melibatkan kos operasi yang lebih tinggi terutama penggunaan elektrik. Seperti mana juga yang menjadi masalah kepada penternak, seperkara lagi yang menjadi masalah kepada penternak ialah tenaga buruh. Kerana tenaga buruh tempatan kurang berminat untuk bekerja di ladang ayam dan penternak terpaksa bergantung sepenuhnya kepada pekerja asing. Jadi kalau kita lihat dalam kajian semula ini, kerajaan telah menetapkan bahawa buruh akan dilimit kepada 15%. Di 15% saja. Jadi kalau di dalam industri pertanian dan ternakan yang mana adalah orang kata penggunaan buruh secara intensif, kalau dikontrol kepada 15%, saya rasa pertanian ataupun ternakan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Dan cabaran lain yang dihadapi oleh penternak ialah kesukaran mendapatkan bekalan elektrik. Bekalan elektrik biasanya ladang-ladang ternakan ini jauh ke dalam 2-3 km, 4-5 km ke dalam plantation yang mana
kos untuk membawa elektrik ke dalam itu mengambil masa yang mengambil kos yang tinggi serta mengambil masa yang lama, biasanya 2-3 tahun. Jadi kalaulah ini semua dapat diuruskan dengan baik, kita akan memastikan kelancaran pengeluaran makanan kita. Saya juga waktu itu telah mengusulkan polisi yang lebih kukuh dan jelas diwujudkan, memastikan perkara-perkara yang terbangkit itu dapat diatasi dengan segera. Kalau kita lihat sekarang ni, kerajaan telah membenarkan pengimportan daging ayam. Telur ni tak seberapa kerana kos pengimportan lebih tinggi, sebab itu dan yang menyebabkan kos jualan juga tinggi, jadi rakyat tidak begitu menyukai, tidak begitu prefer. Tapi daging ayam ini biasanya boleh diimport oleh negara jiran, terutamanya Thailand. Apabila pasaran berlebihan di Thailand, jadi harganya lebih murah daripada harga tempatan. Tetapi saya rasa kerajaan perlu kawal silia perkara-perkara ini, sebab cuma kalau kita tengok dari segi pengeluaran makanan, ayam dan telur adalah protein yang termurah, dan itulah satu-satunya sumber makanan yang kita mempunyai lebih daripada 100% self-sufficient level. Kalau daging ayam kita mempunyai kadar pengeluaran 110-115%. Kenapa lebih daripada itu? Sebab sebahagiannya kita ekspor ke Singapura. Begitu juga dengan telur, kita mempunyai pengeluaran hingga 120%. Jadi kita ekspor ke Singapura sebanyak 20%. Jadi kalau industri tempatan ini, sumber protein yang sangat murah ini kita tidak jaga, jadi saya rasa, dan tambahan pula industri ini dipelopori oleh swasta sepenuhnya. Jadi maklumlah, pihak swasta kalau tak untung, mereka tidak akan meneruskan perniagaan itu. Jadi saya berharap dalam kebenaran yang diberikan untuk mengimport ini, kerajaan perlu kawal silia, iaitu apabila pengeluaran telah mencukupi, kita tidak lagi membenarkan pengimportan, ataupun kita membenarkan import secara tersasar, iaitu sebagaimana yang dibenarkan sebelum ini, dibenarkan import untuk ditambah nilai sahaja. Selain daripada sektor peternakan, Malaysia boleh mempromosikan sektor pertanian yang mampan, teknologi pertanian termaju dan infrastruktur logistik yang lebih baik untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Ini tidak secara langsung akan mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor pertanian, pengedaran dan yang berkaitan dengannya. Kerajaan memperuntukkan dana bagi infrastruktur kawasan sawah di Mada contohnya, yang telah memperuntukkan sebanyak 3 bilion ringgit dengan keluasan tanah 30,000 hektar. Jadi ini saya fikir fast track yang dilakukan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan memberi kelulusan segera, kerana sekarang ini kadar pengeluaran beras tidak begitu mencukupi untuk negara kita. Cadangan untuk menukar corak penanaman padi kepada 5 kali dalam tempoh 2 tahun adalah idea yang menarik dan berpotensi untuk meningkatkan pengeluaran padi negara serta meningkatkan keselamatan makanan. Walau bagaimanapun, langkah ini memerlukan perubahan besar dalam amalan pertanian padi serta perancangan rapi dan juga sokongan yang padu daripada kerajaan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diambil kira jika cadangan tersebut ingin dilaksanakan dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Penanaman padi yang lebih kerap memerlukan ketersediaan air yang stabil sepanjang tahun. Oleh itu, sistem pengairan yang baik dan strategi pengurusan air yang cekap diperlukan. Ini mungkin memerlukan pelaburan dalam infrastruktur pengairan. Untuk menanam padi 5 kali dalam 2 tahun adalah penting untuk menggunakan varieti padi yang sesuai dengan musim dan iklim tempatan. Varieti yang tumbuh dengan cepat dan tahan terhadap penyakit akan menjadi keutamaan. Penanaman intensif seperti ini memerlukan pengurusan tanah yang baik untuk mengelakkan degradasi tanah. Penggiliran tanaman dan penggunaan baja organik boleh membantu mengekalkan tanah yang sihat. Penyelarasan antara petani dan pihak berkuasa pertanian tempatan adalah penting untuk menetapkan jadual penanaman padi yang mampan. Ini juga memerlukan pemantauan cuaca yang teliti untuk mengenal pasti masa yang sesuai untuk menanam. Meningkatkan kekerapan penanam padi juga perlu mengambil kira kesannya terhadap alam sekitar seperti penggunaan air yang berlebihan dan masalah pencemaran. Amalan pertanian lestari mestilah dilaksanakan.
Kerajaan perlu memberi sokongan dari segi pelaburan infrastruktur, penyediaan benih berkualiti, latihan dan bantuan keuangan kepada petani yang mengamalkan corak pertanian yang lebih kerap. Program penanaman padi 5 kali dalam masa 2 tahun ini adalah sebahagian daripada usaha untuk mencapai sekuriti makanan yang lebih baik dan meningkatkan pengeluaran beras negara. Walau bagaimanapun, perubahan seperti ini memerlukan masa dan sumber yang mencukupi. Di samping itu, penyertaan masyarakat adalah penting supaya kita dapat memastikan bahawa sektor pertanian ini adalah berjaya dan menghasilkan hasil yang sebagaimana yang kita mahukan. Di samping itu, penyertaan masyarakat, pendidikan tentang pertanian lestari dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan, petani, perniagaan makanan dan organisasi masyarakat sivil adalah penting dalam mengekalkan sekuriti makanan yang mencukupi untuk seluruh negara. Dan sebagaimana yang kita maklum, setiap tahun kita berbelanja berbilion ringgit untuk mengimport makanan. Sebagai contoh, tahun 2021 kita berbelanja 64 bilion. Tahun lepas, tahun 2022, kita berbelanja 75.7 bilion ringgit. Jadi saya menjangkakan menjelang 2025, kita mungkin akan berbelanja 100 bilion ringgit untuk mengimport bahan-bahan makanan daripada luar negara. Jadi saya rasa kita perlu langkah segera untuk mengatasi masalah-masalah ini, terutamanya dalam pengimportan bahan-bahan makanan ni. Sebahagian besar kita terpaksa import, sedangkan kita mempunyai cuaca yang begitu baik, yang begitu sesuai untuk aktiviti pertanian. Tapi sebab itu, sebagaimana rakan-rakan senator ketengahkan tadi, kita perlu perancangan yang strategik, yang bukan retorik. Kita bercakap tentang beberapa tahun kebelakang ini tentang orang kata pertanian yang lestari, pertanian moden, pertanian berskala besar, tetapi sebenar-benarnya saya tak nampak peningkatan pun di segi pengeluaran makanan, termasuklah beras. Dan sekarang ni saya rasa pengeluaran beras kita masih tahap 68-70% sebagaimana beberapa tahun yang lepas. Walaupun menteri kerap memberitahu bahawa kita sedang berusaha untuk meningkatkan pengeluaran. Seperkara lagi, kalau kita lihat dalam pencapaian 30% kita telah berjaya dalam rancangan Malaysia ke-12, 59% on track, tetapi 10% kita masih tidak lagi mencapai dan tidak ada separuh projek itu tak start pun lagi. Jadi persoalannya, apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan tentang 10% ini? Bagaimanakah apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahawa yang 10% ini juga back on track dan akan mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menyebut Yang Berhormat Datuk Sivaraj Anak Lelaki Chandra. Datuk Sivaraj ada? Ya, ada. Ya. Ada. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tan Sri Yang di-Pertua di atas peluang untuk turut bersama membahaskan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Yang Mulia ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan dan juga mengambil peluang ini untuk merakamkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan atas pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang bertemakan mampan, sejahtera, berpendapatan tinggi dan cukup menyeluruh dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai asas di sebalik gagasan Malaysia Madani. 17 anjakan besar yang digunakan sebagai strategi results oriented dengan izin merupakan pemangkin yang membolehkan agenda rancangan Malaysia ke-12 dapat dicapai menjelang tahun 2025. Seperti yang dipertengahkan oleh rakan-rakan senator saya tadi,
Nombornya agak cantik, sedap didengar, tapi resultnya, keputusannya hanya boleh didapati jika rakyat merasakan apa yang dikatakan pembangunan ekonomi, data-data yang cukup cantik yang telah kita bentangkan di rancangan Malaysia yang ke-12 terlepas. Maka pencapaian sasaran RMK 12 ini amat bergantung pada faktor-faktor luaran dan dalaman. Faktor pertumbuhan ekonomi global pasca pandemik yang positif iaitu 4.9% menjadi asas yang kukuh untuk pembangunan ekonomi negara pada 5.9% pada tahun 2023 dan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Dalam kajian semula RMK 12, pelbagai perkara telah diumumkan demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan rakyat di luar sana. Saya berharap kita semua dapat bersatu padu, bekerja dalam satu pasukan untuk membantu kerajaan dalam proses pemulihan ekonomi negara. Namun saya yakin dan percaya ada beberapa inisiatif yang boleh ditambah baik dengan cadangan-cadangan diutarakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Oleh kerana kesuntukan masa berbahas, saya akan memberi fokus kepada pemangkin dasar satu, iaitu membangunkan bakat masa hadapan. Dalam hal ini, kerajaan telah mengatakan akan memberi penekanan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan latihan. Saya mengambil peluang ini untuk mengutarakan perkara yang menjadi buah mulut masyarakat selama ini, iaitu berhubung pelajar yang tidak ditawarkan proses pengajian di universiti. Awam mengikut pilihan mereka. Walaupun mereka memenuhi syarat kemasukan, mempunyai CGPA 4.0, tapi mereka tidak diberi tawaran khusus yang mereka pohon. Saya banyak menerima panggilan dan permohonan bantuan berkaitan hal tawaran di Universiti Awam setiap kali keputusan UPU ini keluar. Kita jangan salah anggap ini merupakan hanya masalah masyarakat India. Kerana lebih kurang 8,044 pelajar telah mendapat CGPA 4.0. Daripada itu, lebih kurang 1,626 orang telah memohon jurusan perubatan, pergigian dan juga pharmaceutical. Dan cuma 1,124 ditawarkan di institusi awam. Maka lebih kurang 500 orang tidak mendapat khusus yang dipohon oleh mereka. Jadi dalam daripada masyarakat India lebih kurang ada yang dikatakan 30, daripada EPU dikata 42 orang yang tidak dapat jurusan yang telah mereka minta. Maka ini bukan sahaja masalah masyarakat India, tapi ini merupakan masalah masyarakat negara yang harus kita beri perhatian dan juga mencari satu penyelesaian. Kerana ini akan memberi impak yang buruk terhadap tenaga kerja kita di masa akan datang. Kebanyakan mereka mempunyai syarat, malah mereka mempunyai keputusan yang cemerlang dalam SPM dan matrikulasi. Seringkali mereka ditawarkan program pilihan terakhir, mereka bukannya 3 pilihan pertama. Mereka membuat permohonan, 10 permohonan. Kerap kali mereka mendapat pilihan khusus daripada pilihan yang terakhir. Bukannya yang ketiga pertama daripada pemilihan mereka, permohonan mereka. Saya cukup yakin isu ini bukanlah suatu yang baru. Namun kerajaan perlu mencari satu titik solusi agar banyak bakat muda yang berkelayakan dan berpendidikan tinggi tidak disia-siakan dan terlepas ke luar negara. Lagipun PMX pernah berjanji di satu forum pada 5 Ogos di Kolej Matrikulasi Penang bahawa seandainya seorang pelajar itu layak, kita akan bantu pelajar itu mendapatkan pengajian dimintanya dengan izin case-to-case basis. Maka saya berharap 42 kes pelajar India dan juga kes pelajar-pelajar lain yang tidak mendapat tawaran IPT dan jurusan yang dipohon diharap diteliti oleh pihak UPU dan universiti-universiti dan diberi tawaran khusus yang dipohon mengikut kelayakan mereka, iaitu pilihan 1 hingga 3 pilihan pertama. Secara alternatifnya tadi saya cadangkan bahawa pelajar-pelajar yang tidak mendapat tawaran di Institut Pendidikan Tinggi Awam, bolehlah kerajaan mencari jalan. Pernah kita buat, bukan kita tidak pernah buat. Pernah kita buat di masa zaman Datuk Seri Najib, Yayasan Satu Malaysia ditubuhkan untuk memberi dana pendidikan kepada pelajar-pelajar yang layak membuat perubatan, pergigian dan sebagainya dan dihantar ke sektor Institut Pendidikan sektor swasta dan diberi dana sepenuhnya oleh kerajaan.
Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya kajian mendapati kebolehpasaran graduan di IPT dan institusi TVET awam mencapai 90.2%, melebihi sasaran 85%. Walau bagaimanapun, isu dan cabaran dalam pembangunan bakat masih berterusan, termasuk pasaran berburu yang tidak cekap dan ekosistem pendidikan yang kurang kondusif. Dalam hal ini, kerajaan perlu melaksanakan kajian semula berkaitan subjek di universiti sama ada ia masih relevan dengan industri ataupun tidak dari masa ke semasa. Mengikut Jabatan Perangkat Negara, sebanyak 40% lepasan SPM tidak menyambung pengajian khususnya di dalam bidang STEM dan bidang kemahiran. Ini Tuan Yang di-Pertua akan memberi impak yang negatif ke atas pembekalan tenaga mahir dalam negara dan mengugat kepelaburan asing ke dalam negara yang seterusnya mempunyai direct impact dengan izin ke atas pembangunan ekonomi negara. Saya mencadangkan agar memperbanyakkan lagi subjek-subjek yang berhubung dengan industri secara langsung atau subjek yang diiktiraf yang akan menarik minat pelajar untuk melanjutkan pengajian mengikut bidang yang diminati oleh mereka dan bukannya bidang yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan atau EPU. Saya juga berpendapat mereka harus dibenarkan bekerja sambilan dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian mereka agar sebaik saja mereka tamat pengajian, mereka turut mempunyai pengalaman yang sering menjadi syarat mengisi jawatan kosong di industri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin memuji langkah berterusan yang diambil oleh kerajaan dalam memperkasakan pendidikan TVET di Malaysia. Kita juga seharusnya mengiktiraf dan bekerjasama dengan institusi-institusi TVET swasta. Walaupun mereka profit oriented dengan izin, tapi mereka mampu meyakinkan pelajar lepasan SPM dan lepasan persekolahan untuk mengikuti kursus TVET. Program mereka yang memenuhi kehendak garisan panduan TVET serta fleksibel dapat menggalakkan pelajar-pelajar menyertai pusat-pusat TVET swasta ini. Ini dapat mengurangkan peratusan pelajar yang tidak melanjutkan pengajian selepas SPM dan persekolahan. Ini penting bagi memastikan negara mempunyai pasaran buruh yang cekap dan berterusan serta peluang pekerjaan yang banyak. Dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan rakyat Malaysia yang terlibat dalam bidang TVET menerima gaji yang setimpal dengan skill dan kelulusan TVET yang mereka perolehi. Kepada anak-anak muda di luar sana, kami tahu anda lebih berminat untuk menceburkan diri dalam ekonomi gig kerana pendapatan lumayan, fleksibel dan cepat. Tapi nasihat saya kepada anda ialah untuk meningkatkan kemahiran anda dalam bidang yang ditawarkan dalam TVET serta mendapat kelulusan kemahiran dan akademik secara sepenuh masa atau part-time dengan izin. Buatlah kerja-kerja gig sebagai rider dan sebagainya secara part-time supaya satu hari nanti ekonomi gig ini, jika ekonomi gig ini merundum atau mengalami perubahan dari aspek skala, kelayakan akademik, kelayakan kemahiran yang anda peroleh selepas SPM dan persekolahan akan menjanjikan pekerjaan dan masa depan yang lebih terjamin bagi mereka. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya dalam membangunkan masyarakat sejahtera, komponen paling penting adalah kadar pengangguran dan kemiskinan tegar, iaitu menjelang tahun 2025. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan mengakibatkan rakyat Malaysia kehilangan pendapatan dan sektor perniagaan terjejas sehingga setengah perniagaan terpaksa menggulung tikar. Selain daripada itu, kadar pengangguran juga meningkat sehingga kebanyakan rakyat Malaysia terpaksa mengeluarkan KWSP bagi membantu kehidupan mereka. Dikatakan sebanyak 145 bilion telah dikeluarkan daripada KWSP oleh 8.1 juta ahli semasa pandemik COVID-19. Namun langkah kerajaan menyeraikan 3.3% kadar pengangguran dan kosong kemiskinan tegar menjelang 2025 ini adalah langkah yang berani dan memerlukan tindakan segera. Dalam ini saya ingin merayu kepada kerajaan agar meneliti isu lambakan pekerja asing yang menjadi salah satu punca utama rakyat tempatan menjadi pilihan kedua dan tidak dapat demand gaji dalam pekerjaan mereka di kebanyakan industri di Malaysia. Secara kebetulan hari ini di FMT ada artikel oleh Andy Halls yang mengatakan lebih kurang 500,000 warga Bangladesh telah diberi kelulusan dan 100,000 lebih pekerja Bangladesh sedang menunggu untuk datang ke Malaysia.
Saya juga dimaklumkan ada banyak pekerja yang dibawa sampai KLIA dan ditinggalkan di luar. Jadi ini menunjukkan kita mempunyai oversupply. Jadi kenapakah kita harus memberi kelulusan baru kepada industri-industri yang tidak diperlukan, yang punya oversupply. Pada masa yang sama saya percaya kita telah buat pembersihan. Apa yang akan terjadi kepada pekerja-pekerja yang lebihan di negara ini? Jadi kita kena cari jalan untuk hantar mereka balik. Kalau tidak, dalam masa 5-10 tahun ini akan membawa satu masalah sosial yang besar kepada negara kita. Jadi perkara yang lebih membimbangkan adalah apabila warga asing kini memiliki perniagaan mereka sendiri. Dan ada yang melakukan pekerjaan gig seperti bawa Grab dan Foodpanda. Yang membuatkan saya terkejut pada minggu lepas adalah apabila buletin utama TV3 melaporkan warga asing mengubah suai kedai menjadi pusat hiburan, termasuk membabitkan aktiviti pelacuran. Ini membimbangkan. Saya ingin mengingatkan kepada kerajaan hal ini amat serius kerana secara berterusan ia akan memberi impak yang buruk kepada sosial dan juga ekonomi rakyat tempatan. Oleh yang demikian, apakah langkah kerajaan dalam mengatasi masalah lambakan pekerja asing di Malaysia dan ketirisan yang berlaku dalam sistem pengurusan pengambilan pekerja asing serta apakah jaminan kerajaan jika ia tidak akan menjejaskan target kerajaan dalam mencapai 3.3% kadar pengangguran dan 0% kemiskinan tegar selain daripada masalah-masalah sosial yang timbul akibat lambakan pekerja asing yang melebihi permintaan menjelang tahun 2025. Akhir sekali, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh pengumuman PM untuk memperkasakan mitra atau Malaysian Transformation Agency. Saya mengucapkan terima kasih kepada PM kerana telah melantik saya sebagai seorang ahli task force mitra atas kapasiti saya sebagai seorang pemimpin yang mewakili masyarakat India. Tapi saya juga baru-baru ini ada dengar ura-ura bahawa terdapat desakan daripada MIC untuk menggantikan saya kerana saya bukan lagi ahli MIC. Tapi tak apa itu terpulang kepada Perdana Menteri sama ada untuk kekalkan saya atau gantikan dengan siapa. Tapi matlamat asas agenda utama mitra itu harus kita pertahankan. Maka saya tetap akan terus memantau dan memastikan segala peruntukan mitra yang disalurkan itu adalah dibuat secara ikhlas dan transparan. Dan setiap sen daripada 100 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan itu disampaikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat India yang layak dan yang benar-benar memerlukan. Tan Sri Yang Di-Pertua Tan Sri, seperti yang cadangkan kepada mitra di mesyuarat pertama saya, mitra harus memainkan peranan sebagai Implementation and Coordination Unit, ICU, kita panggil ICU, untuk masyarakat India. Ini tidak semata-mata dan tidak menjadi semata interest, tidak sepatutnya menjadi agensi pengeluar peruntukan. Kerajaan bagi 100 juta, tugas mitra ini nak keluarkan duit, nak bagikan orang. Bukan itu tugas semata-matanya mitra. Mitra harus mengembangkan peranan dan job skopnya untuk mengenal pasti, memantau dan menjadi perunding kepada agensi-agensi kerajaan untuk menyampaikan segala inisiatif peluang yang diperuntukkan oleh dalam belanjawan dan juga rancangan Malaysia yang ke-12 kepada masyarakat India. Dengan izin, mitra needs to play a substantial and expanded role in empowering society. Dan jangan kita mengampakan masyarakat India yang mempunyai harapan yang menggunung terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pastikan kita sebagai pemimpin-pemimpin politik dan juga kerajaan menjalankan tanggungjawab kita dengan penuh dedikasi, komited, berintegriti supaya kerajaan ini menjadi contoh kerajaan yang terbaik dalam sejarah pembangunan negara di tahun-tahun yang akan datang. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya telah membangkitkan beberapa isu yang saya lihat perlu penjelasan daripada pihak kerajaan. Dan adalah besar harapan saya agar Kementerian Keberhentian yang terbabit akan memberi jawapan dan penjelasan secara teliti berhubung isu-isu ini. Dengan itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya menyokong kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Datuk Yang Hormat. Saya sekarang menyebut Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, saya syukur dapat sama-sama membahaskan isu
kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada hari ini, yang mana sebahagian ataupun keseluruhan sepatutnya semua ucapan-ucapan kita di Dewan ini akan dapat diteliti oleh pihak berkuasa, pihak pemerintah untuk dijadikan sebahagian daripada isi pelaksanaan dan pemantauan program rancangan Malaysia ke-12 yang masih berbaki lebih kurang 2 tahun ini. Dan ini penting kerana ianya akan membuka lembaran yang baik bila kita memulakan rancangan Malaysia seterusnya pada masa akan datang. Kita didedahkan dengan berbagai penegasan, ya, yang semuanya akan dijanjikan tadi akan dipantau oleh suatu jawatankuasa pemantau, sektor awam, ya, satu task force yang special yang akan dibentuk. Dan saya rasa ini merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mana-mana pelaksanaan satu program sebesar ini. Dan pemantauan ini harus berterusan dan kerap, ya, supaya kesan-kesan yang negatif ataupun hasrat yang tidak berjaya dicapai dapat ditangani segera. Kita di Dewan ini juga harus bertindak sebagai pemantau juga. Hari ini kita memberikan berbagai-bagai cadangan. Pada bulan November dan Disember nanti kita akan berbahas lagi di dalam Dewan ini. Saya harap kita tidak akan lupakan apa perkara yang kita sendiri bahaskan dan kita cek balik sama ada saranan kita itu diterima pakai oleh pihak kerajaan ataupun diketepikan begitu sahaja. Jadi kita juga harus menjadi mata dan kepala dan juga pemantau kepada kejayaan projek ini. Kerana kesannya kalau tidak berjaya rancangan 5 tahun ini, bukan hanya kerajaan itu yang mendapat kesan negatifnya, tetapi rakyat keseluruhannya akan menempuhi suatu kehidupan yang stagnan, tidak bergerak, ya, untuk tempoh rancangan ini. Jadi peranan pemantau, peranan semua paras pemantau sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat kementerian, ya, KSU-nya dan seluruh rantaian pentadbiran di peringkat kementerian harus mengambil berat, ya, dan menjadikan saranan-saranan ini sebagai key performance index kementerian masing-masing, ya, supaya dapat diukur pencapaiannya dari semasa ke semasa. Jadi itu antara perkara asas yang penting, ya, dalam kita memastikan kejayaan pelaksanaan mana-mana perancangan, khususnya program besar seperti rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang keterjaminan makanan, food security, yang diperkatakan bukan hanya di luar sana tetapi di dalam Dewan ini juga. Senator Datuk Arman cukup passionate dalam memperkatakan perkara ini dan saya rasa semua daripada kita bersama beliau dalam ingin mengetahui, ya, apa jaminan yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada keperluan makanan kita. Yang hari ini banyak diperkatakan di luar sana, beras, isu bekalan beras, ya. Kalau kita ikut penerangan Menteri Ekonomi tadi, bahawa kadar inflasi kita menurun, ya, pada 2%, ya. Tapi laporan daripada para netizen yang bergerak rancak di luar sana, harga barang dikatakan naik kata-kata, ya. Khususnya beras, suatu makanan ruji rakyat Malaysia yang tak dapat nak kita gantikan dengan makanan-makanan yang lain. Ya, mungkin memerlukan suatu proses revolusi ke evolusi makanan baru kita dapat tukarkan daripada beras pada yang lain. Untuk sementara ini kita harus akur bahawa kita memerlukan beras. Diberikan jaminan oleh menteri kita, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang Berhormat. Ya, sila. Boleh mencelah sikit? Belum mula dia, sila.
Agak-agak Yang Berhormat, mana lebih cepat untuk revolusi menukar makanan ruji atau revolusi memperbanyakkan pengeluaran makanan ruji? Terima kasih, Yang Berhormat. Menukarkan makanan itu revolusi. Ya, untuk menambahkan bekalan itu hanya proses pengeluaran dipertingkatkan. Lebih mudah, amat mudah. Jadi saya sebenarnya nak mengalir ke situ lah cikgu ya. Tak apa. Ya, kita akan sebut perkara tersebut ya. Menteri yang berkenaan, saya punya bos lah ya, parti saya. Sebagai Setiausaha Agong, saya ini kena memberi keyakinan atas kemampuan beliau. Dan telah menyebut bahawa bekalan beras lokal kita pada tahap lebih 60%. Ya. Dan itu adalah suatu jumlah yang memang lebih kurang begitulah belakangan ini. 65% ya. Belum sampai ke 70 ke 80% bekalan beras tempatan. Dan ini cukup untuk menampung, dan ada pula stok penimbal, buffer stok kita beras ini di dalam negara kita. Ianya ditampung oleh beras import putih ya. Selebihnya sehingga mencukupilah keduanya ini 100% menampung selera kita semua. Selama ini beras yang mahal sikit itu mampu dibeli oleh ahli-ahli Dewan Negara ni ya. Saya rasa yang sini makan beras yang mahal, sebab itu kita bayar zakat fitrah pun yang mahal, yang RM21 tu. Ada senator yang bayar RM7 ke. Tak asyik lah ya. Jadi artinya kita mampu untuk membeli beras yang mahal tadi. Beras import. Tetapi bila harga daripada harga barang import ini telah meningkat, bukan hanya daripada satu negara, semua negara, Thailand, Vietnam dan sebagainya, India ya, naik harga. Jadi yang ahli senan ini pun nak beralih kepada harga yang lebih murah. Maka bekalan yang tadinya menampung ya, majoriti rakyat kita, 60% keperluan rakyat kita, ditompang oleh 30% tadi. Jadi tentulah ini menyebabkan bekalan itu ya, berkurangan yang harga murah itu. Ditambah pula dengan berita yang mengatakan ada usaha-usaha untuk mengelirukan pasaran dengan mencampurkan beras import dengan beras lokal dan dilabelkan beras import. Kalaulah beras import dicampur dengan beras lokal, dilabelkan beras lokal, kan kebaik ya. Tapi tidak, mana ada orang nak rugi ya, dia nak untung. Jadi ini menyebabkan ya, di atas rak-rak beras di pasar-pasar raya kita, beras lokal ini kurang. Jadi tak ada ya. Jadi ini masalah yang real yang berlaku, dan katanya memang ada bukti bahawa penyelewengan itu berlaku. Kenapa tidak dipantau? Saya dimaklumkan usaha untuk memantau ini memerlukan tenaga kerja yang kementerian berkenaan belum dapat menepati keperluan pemantau ini untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi saya minta kerajaan ya, supaya melihat ini, dan kalau perlu ditambah ya, pemantau-pemantau penguat kuasa daripada kementerian ya, untuk mencegah penyelewengan yang berlaku. By all means, dengan izin, laksanakanlah supaya tidak berlaku penyelewengan. Dan ada juga dikatakan masalahnya adalah antara syarikat dengan syarikat ya. Ada pembeli daripada kilang itu tidak baik rekod kredit mereka, maka kilang tak mau hantar pun akan menyebabkan bekalan terhenti bagi mall ataupun kedai-kedai ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Perkara ini juga harus diperhatikan, dan saya berkeyakinan kementerian setelah membuat diagnosa yang saya sebutkan tadi ya, memainkan segera tugas dan peranan supaya paling tidak pun beras ini boleh menyebabkan runtuh negara ya, rakan-rakan sekalian ya. Jadi jangan ambil mudah masalah tersebut. Seterusnya yang saya ingin menyentuh di dalam konteks kajian separuh penggal ini ialah cadangan untuk menubuhkan suatu yayasan ke ataupun jawatan kuasa mengenai wakaf, tanah wakaf ya, di negara kita ini, bagi unlock ataupun menjadikan tanah-tanah wakaf kita ini produktif dan memberikan makna dan kesan yang baik kepada khususnya masyarakat Islam yang ada di negara kita ini. Salah satu cabang ekonomi yang harus kita fikirkan ya sekarang ini, kerana kita mempunyai
aset tanah wakaf ya yang agak besar dan nilainya saya pun dengar berbilion ya. Dan ada 16% daripada keseluruhan tanah wakaf ni dimaklumkan di dalam laporan masih belum dibangunkan. Ya. Nasib baiklah 86% itu agaknya sudah dibangunkan. Contohnya yang ada pada masjid-masjid di sekitar kawasan mereka dibangunkan kedai-kedai, komersial, rumah-rumah sewa dan sebagainya, itu bagus ya. Tapi ada lagi peluang untuk kita menambah peranan tanah-tanah wakaf ini dengan menjadikan ianya satu sumber pembangunan ekonomi umat Islam yang lebih besar. Kita boleh mengambil contoh-contoh daripada negara jiran. Singapura misalnya, bukan banyak pun tanah wakafnya, tetapi mereka telah melaksanakan kaedah-kaedah pembangunan tanah wakaf, menjadikan ianya satu